Apa istimewanya mahkamah utama itu? Orang nak tahu. Ya, silakan Datuk. Terima kasih Datuk Profesor Emeritus. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Datuk Profesor Emeritus dan rakan-rakan dialog pada petang yang berbahagia ini, berbangkit kepada soalan Datuk Profesor Emeritus tadi, kepentingan penubuhan mahkamah utama ini, yang pertama yang dapat saya simpulkan ialah ianya merupakan satu jaminan keadilan yang setara melalui keseimbangan sistem peradilan. Allah SWT sebut dalam Al-Quran seperti mana yang kita sedia maklum, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Maknanya apabila kita hendak menghukum, kita hukum dengan adil. Dalam konteks ini, Datuk Profesor, mahkamah mengikut mahkamah syariah sedia ada di seluruh negara kecuali Perak yang kita nak bincangkan pada petang ini. Kita mengamalkan 3 tier sistem, iaitu mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah dan kemudian mahkamah rayuan syariah dengan bidang kuasa masing-masing. Dalam konteks ini, bila mana saya menyebutkan tentang kepentingan penubuhan mahkamah utama ini dan menjamin keadilan yang setara, bermakna bagi kes-kes pihak-pihak yang memulakan tindakan di mahkamah rendah syariah yang bidang kuasanya adalah lebih rendah, lebih kurang kontroversi dan lebih kurang daripada keberatan nilainya berbanding dengan mahkamah tinggi sivil, pihak-pihak diberikan hak merayu sebanyak 2 kali, iaitu di mahkamah tinggi syariah dan kemudiannya di mahkamah rayuan syariah. Tapi bagi kes-kes yang bermula di mahkamah tinggi syariah, yang mana kesnya agak lebih berat, lebih tinggi nilainya, lebih kontroversi, lebih complicated, tetapi pihak-pihak ini mempunyai hak merayu sekali saja, iaitu daripada mahkamah tinggi syariah kepada mahkamah rayuan syariah. Dalam konteks inilah Datuk Profesor Emeritus, saya sebutkan di sini bahawa dengan tertubuhnya mahkamah utama syariah di Perak, ianya memberikan keadilan yang setara bagi pihak-pihak yang memfailkan tindakan di mahkamah rendah dan juga mereka-mereka yang memfailkan kes-kes di mahkamah tinggi syariah. Jadi bagi mereka yang memfailkan kes di mahkamah tinggi syariah Perak contohnya, mereka ada hak merayu di mahkamah tinggi syariah, mahkamah rayuan syariah, dan kemudian berakhir di mahkamah yang kita bincangkan pada petang ini, iaitu mahkamah utama syariah. Jadi dengan penubuhan mahkamah utama syariah ini, maka apa yang saya sebutkan tadi tentang keadilan yang setara dalam konteks tier sistem mahkamah yang ada diamalkan di mahkamah-mahkamah syariah ini tercapai. Itulah. Dalam masa yang sama juga, Datuk Profesor Emeritus, kita akan dapat, kalau kita buat perbandingan dengan sistem keadilan di mahkamah sivil, kita akan dapati bagi kes-kes yang bermula di mahkamah rendah, mereka ada hak merayu di mahkamah tinggi dan kemudian di mahkamah rayuan. Manakala bagi kes-kes yang bermula di mahkamah tinggi sivil, mereka ini mempunyai hak untuk merayu di mahkamah rayuan syariah dan kemudian ke mahkamah persekutuan. Jadi dalam konteks ini, Datuk Profesor Emeritus, bagi orang-orang Islam yang berurusan dalam bidang kuasa mahkamah syariah, mereka akan nampak kesamarataan dan kesarataan keadilan itu dilaksanakan bagi kes-kes yang bermula di mahkamah rendah dan juga di mahkamah utama syariah ini.
dalam masa yang sama juga Datuk Profesor Emeritus, kita ada beberapa kes contoh sebelum daripada ini. Kita ada kes Siti Nurhayati binti Muhammad Daud, lawan Wan Syariman bin Wan Sulaiman dan seorang lagi, dan kes Wan Hairani binti Mahmud lawan Ismail bin Muhammad. Kes ini Datuk Profesor Emeritus, kes ini difailkan di Mahkamah Tinggi melibatkan jutaan harta pihak-pihak failkan tadi. Tetapi ya betul. Tapi kes ini terpaksa berakhir di Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan sebab di situ tidak ada mahkamah yang keempat yang diorang boleh pergi. Itu yang kadang-kadang Datuk Profesor Emeritus, kita yang mengendalikan kes di Mahkamah Rayuan Syariah, bila dia tahu dia tidak ada lagi rayuan selepas daripada Mahkamah Rayuan Syariah, mereka kata, dan kemudian kita jumpalah di Padang Mahsyar. Sebab dah tak ada lagi selepas daripada itu. Sebab mereka ni perbandingan dengan satu, dengan Mahkamah Sivil, dan yang kedua dengan mereka-mereka yang memfailkan di Mahkamah Rendah. Jadi dalam konteks inilah Datuk Profesor Emeritus, saya merasakan dengan penubuhan mahkamah, kenapa pentingnya penubuhan Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak ini, dia adalah satu refleksi keadilan yang hendak diberikan oleh Mahkamah Syariah kepada pihak-pihak yang memfailkan tuntutan mereka di Mahkamah Syariah. Maka secara tak langsung ayat yang saya bacakan tadi, wa iza hakam bainan nasi an tahkumu bil adl, akan benar-benar terlihat keadilan itu benar-benar dapat dilaksanakan di Mahkamah Syariah. Okey, jelas nah. Jelas. Itu jelas Tan Sri. Saya ingin menambah sedikitlah Profesor. Apa yang telah dikatakan oleh sahabat saya, Dr. Naim. Kami berdua ni memanglah ahli panel baru Mahkamah Utama Syariah Perak. Untuk makluman semua, Mahkamah Utama Syariah Perak telah diperuntukkan di bawah enactment Mahkamah Syariah Perak 2018 yang telah pun diluluskan oleh Dewan Negeri Perak Darul Rizwan pada 5 Disember 2018 dan telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak pada 12 Februari 2019. Dan untuk makluman semua yang ada di talian Zoom ini, kes pertama yang telah diadili adalah pada 16 Julai. Mahkamah Utama Syariah Perak telah mengadakan persidangan kes pertamanya berhubung dengan penubuhan Mahkamah Syariah. Itu kes civil berhubung dengan tuntutan harta sepencarian. Saya ingin menambah apa yang telah diperkatakan oleh Dr. Naim. Kes-kes yang akan dirujuk ke Mahkamah Utama Syariah hendaklah bermula daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Maknanya itu adalah bidang kuasa asal kes-kes yang telah didengar di Mahkamah Tinggi Syariah dan kemudian boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah. Jadi kalau bermula di Mahkamah Rendah, tidak pergi kepada Mahkamah Utama. Dia akan sampai ke Mahkamah Rayuan saja. Tapi bagi kes yang tak sampai ke Mahkamah Utama Syariah, hendak bermula original jurisdiction dia, bidang kuasa asal, bermula di Mahkamah Tinggi Syariah. Kemudian boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah dan dari situ boleh merayu seterusnya ke Mahkamah Utama Syariah dengan syarat, Profesor, dengan syarat itu mesti mendapat kebenaran terlebih dahulu. Must get leave of the court of Mahkamah Utama Syariah. Maknanya bukan semestinya kes-kes yang berakhir rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah boleh terus pergi secara automatik ke Mahkamah Utama Syariah. Mereka litigan mestilah mendapat rayuan, kebenaran merayu terlebih dahulu. Apabila telah diberi kebenaran, barulah kes yang sebenar akan didengar semula oleh Mahkamah Utama Syariah atas meritnya. Maknanya full argument rayuan di Mahkamah Utama Syariah. Tan Sri, ada orang kata pasal apa 4 tidak jadi 5 macam civil punya court. Kenapa 4? Tidak 5. Kalau nak tengok seperti yang dikatakan oleh di mana? Mahkamah Sivil 5. Mahkamah Sivil, Profesor, kita mesti jelaskan bahawa
the magistrate court dan session court adalah dianggap sebagai mahkamah lower, mahkamah rendah. Mahkamah rendah. The two itu mahkamah rendah. Tapi kemudian dia akan pergi ke mahkamah tinggi. Jadi dari segi itu kita boleh kata sistem dia tu lebih kurang sama lah. Rayuan daripada mahkamah magistrate ke mahkamah session akan pergi ke mahkamah tinggi. Kemudian ke mahkamah rayuan. Jadi kita boleh kata 4 lah. Dan saya rasa dengan adanya mahkamah syariah, mahkamah utama syariah ni akan menaikkan taraf mahkamah syariah sama seperti apa di mahkamah sivil. Itu pandangan saya.